Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal hanya beberapa hari sahaja lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia di antara 12 bulan, bulan yang agung. Sebelum kita masuk mengenai dengan hukum hakam bulan Ramadan, sudah pasti kita lihat serba sedikit mengenai dengan kelebihan bulan Ramadan. Antara kelebihan bulan Ramadan, antara kelebihan puasa ni dalam bulan Ramadan, Nabi kata man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka diampunkan dosanya yang telah terdahulu. Menunjukkan puasa Ramadan keluar daripada madrasah Ramadan akan menatijahkan suci daripada dosa yang kita lakukan sebelum ini. Dalam satu hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memberi berita gembira kepada sahabat-sahabat Nabi mengenai dengan kedatangan bulan Ramadan. Nabi selalu kata qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kamu bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Kataballahu alaikum siyamah, Allah Ta'ala telah fardukan kepada kamu puasa bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga pada bulan Ramadan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dikunci pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan juga diikat syaitan, dirantai syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada satu bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Perkara yang ketiga, Nabi ada menyebutkan raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, amat malang seorang lelaki ataupun seseorang yang masuk bulan Ramadan, thumman salakha qabla an yaghfiralah, an yaghfiralah, dia masuk bulan Ramadan, kemudian keluar bulan Ramadan sebelum diampunkan dosa-dosanya. Amat malang orang tersebut. Sebab bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah yang menghapuskan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Kita lihat hikmah berpuasa pada bulan Ramadan. Hikmah antara puasa ini, kita dapat lihat dia sebagai satu wasilah, jalan untuk kita syukur terhadap nikmat Allah. Kerana bila kita berpuasa, kita menahan diri kita daripada makan dan minum, maka kita akan rasa bersyukur di atas nikmat yang sebelum ni boleh makan, boleh minum. Ada ramai orang yang tak boleh makan, tak boleh minum, maka baru kita terasa betapa nikmatnya yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah. Sebab itu dalam ayat puasa ada juga disebutkan di bawah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan ataupun pasti kamu menjadi orang yang bersyukur. Puasa juga satu jalan kepada ketakwaan. Sebab itu dalam Quran menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu puasa. Di akhir ayat tersebut Allah Ta'ala kata pasti kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi puasa ini adalah satu sebab untuk memelihara diri kita daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan. Seseorang yang mampu menundukkan nafsu dia, diri dia daripada perkara yang halal, maka lebih-lebih lagi perkara yang haram dia boleh jaga. Tuan-tuan bayangkan dalam puasa ini, perkara yang halal pun tak boleh buat. Makan, minum, itu perkara halal tak boleh buat.
maka dia boleh untuk jaga diri dia, untuk tundukkan nafsu dia, maka perkara yang haram lebih lagi dia mampu untuk buat. Sebab itu Quran menyatakan la'allakum tattaqun, pasti kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian puasa juga sebenarnya dapat memecahkan syahwat, sebab jiwa manusia ini apabila kenyang, maka bila kenyang maka syahwat akan datang, macam-macam dia nak. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita supaya berlapar. Nabi kata, ya ma'asyaras syabab, wahai pemuda-pemuda, man istata'a minkum alba'ah, siapa yang mampu di kalangan kamu, ada kemampuan apa itu alba'ah? Al-ba'ah ini nafkah, sama dua nafkah, sama ada nafkah zahir ataupun nafkah batin. Siapa yang mampu, maka Nabi kata apa? Falyatazawwaj, kahwinlah dia, hendaklah dia berkahwin. Sebab fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Kerana berkahwin ini dapat menundukkan pandangan, dapat memelihara maruah kemaluan kita. Kemudian Nabi kata, siapa tak mampu puasa, maka hendak, siapa yang tak mampu, bukan tak mampu puasa, tak mampu nak kahwin, sama ada dari segi nafkah tidak mampu, maka bila dia kahwin, duit pun tak ada, mereka menyusahkan isteri dia. Maka apa Nabi ajar? Nabi kata, hendaklah fa'alaihi bis-saum fa inna lahu wija, hendaklah dia berpuasa kerana puasa tersebut memecahkan syahwat. Jadi di sini menunjukkan bila berlapar itu kebaikan yang banyak akan datang. Bila mana selalu kenyang, maka keburukan ataupun syahwat akan datang kepada diri kita. Kemudian puasa juga antara hikmahnya yang tuan-tuan puan-puan perlu tahu adalah dia juga mendorong kepada rahmat dan juga kasih sayang kepada orang-orang yang miskin. Macam mana boleh datang sifat dorongan kasih sayang dan juga rasa rahmat terhadap orang miskin? Bila mana kita berada dalam situasi orang yang berpuasa, kita berpuasa. Puasa ini bukan sepanjang hari, hanya daripada pagi sampai ke maghrib. Pada waktu itu kita rasa betapa peritnya tak makan tak minum, maka baru kita teringat bagaimana kondisi orang-orang yang miskin, yang tak ada duit. Maka mereka bukan kata separuh hari, bukan kata satu hari, kadang-kadang sepanjang hari, sepanjang minggu mereka tak makan, mereka tak minum, maka hanya mampu mereka menahan lapar dan dahaga. Kemudian puasa juga antara hikmahnya adalah untuk kita bersama dengan orang-orang fakir, kita bersama menanggung apa yang mereka tanggung. Sebab orang-orang, bila kita bersama, pada zaman Nabi dulu, orang-orang Quraisy ni mereka tak nak duduk sekali dengan orang-orang Islam yang miskin ni, duduk dalam majlis Nabi. Mereka kata, kami nak duduk boleh, mereka semua keluar, jangan bagi kami duduk sekali dengan mereka. Tapi kita kena ingat, orang-orang miskin sebenarnya mereka masuk syurga lebih awal, 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Jadi orang-orang miskin ini Allah Ta'ala angkat darjat dia. Maka kita bersama dengan orang miskin, maka kita tanggung apa yang mereka tanggung. Jadi itulah antara hikmah puasa, kita seolah-olah bersama dengan orang miskin, buka puasa pun sekali dengan orang miskin, maka akan diangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian puasa juga sebenarnya adalah untuk menutup pintu ataupun ruang kepada syaitan. Sebab Nabi kata, inna syaitan la yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan ini akan berjalan di dalam darah manusia, tempat laluan darah manusia. Maka Nabi kata, fadayyiqu majariyahu, maka sempitkan laluan darah tersebut dengan apa? Bilju', dengan rasa lapar. Kemudian kita lihat sedikit mengenai dengan khususiat ataupun keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi agung kerana ada peristiwa yang agung di dalamnya, iaitu penurunan Al-Quran. Penurunan Al-Quran bermula daripada Lauh Mahfuz sampailah ke Baitul Izzah, iaitu langit dunia, turunnya sekaligus ke
kemudian daripada langit dunia turun kepada Nabi peringkat 23 tahun. 13 tahun Nabi berada di Mekah, 10 tahun Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian keistimewaan puasa ini, diwajibkan puasa. Dalam hadis menyebutkan bunyal Islam ala khamsin, dibina Islam ini di atas 5 perkara. Di dalam 5 itu Nabi menyebut apa? Nabi menyebut antaranya puasa pada bulan Ramadan. Kemudian kelebihan bersedekah bulan Ramadan tak sama dengan bersedekah bulan-bulan yang lain. Sebab itu Nabi SAW kanan Nabi ajwadan nas, Nabi manusia paling pemurah terhadap kebaikan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan pemurahnya Nabi akan menjadi lebih pemurah bila mana berada dalam bulan Ramadan, dan juga ketika mana Jibril akan berjumpa dengan Nabi setiap malam untuk bertadarus Al-Quran bersama dengan Nabi SAW. Kemudian yang keempatnya adalah pada puasa Ramadan ini kita akan bertemu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar, juga berlaku dalam bulan Ramadan. Dan solat tarawih ini hadis yang kita baca pada awal-awal tadi, man qama imanan wahtisaban, siapa yang berdiri malam, siapa yang berdiri pada siapa yang berpuasa bulan Ramadan, dalam hadis yang lain menyatakan mendirikan malam pada bulan Ramadan. Mendirikan malam pada bulan Ramadan, ulama menyatakan itulah hadis sembahyang tarawih. Imam Nawawi sendiri menyatakan qiyamu Ramadan, bangun pada malam Ramadan adalah solat tarawih. Ijma' sebulat suara di kalangan ulama menyatakan disunatkan apa? Disunatkan qiyamul lail, iaitu jaga malam untuk buat ibadat mengenai dengan iaitu sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih pada zaman Nabi, pada malam pertama, kedua, ketiga, Nabi buat berapa rakaat? Nabi buat secara berjemaah 8 rakaat lah selalu Nabi buat sembahyang. Nabi buat jemaah. Lepas tu Nabi tak buat jemaah. Sebab apa? Sebab takut sembahyang tarawih akan difardukan. Sebab bila mana Nabi selalu buat, turun wahyu kata wajib, jadi takut berat kepada umat Islam. Sebab tu Nabi tak buat jemaah. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar, sembahyang dikekalkan seperti mana keadaan Nabi, iaitu 8 rakaat. Dia tak buat 20, buat 8. Sebab apa? Zaman Khalifah Abu Bakar ni amat singkat dan sibuk dengan perkara-perkara negara, urusan negara, dan juga berperang dengan orang-orang yang murtad selepas kewafatan Nabi. Datang zaman Sayyidina Umar, dia buat satu revolusi, iaitu sembahyang tarawih telah berubah menjadi 20 rakaat. Kemudian sembahyang tarawih pula telah berubah menjadi berjemaah, yang Sayyidina Umar lantik seorang imam, Ubay bin Ka'ab, semua yang lain menjadi makmum. Ditanya kepada Sayyidina Umar, ini tidakkah kamu takut ini perkara bid'ah? Maka Sayyidina Umar kata, fa ni'matil bid'atu hiya, itulah sebaik-baik bid'ah, iaitu menyatukan manusia. Kemudian antara keistimewaan bulan Ramadan beriktikaf. Iktikaf di mana? Di akhir bulan Ramadan, 10 yang terakhir bulan Ramadan. 1 Ramadan sampai 20 Ramadan itu pun disunatkan i'tikaf. Hari-hari biasa pun disunatkan i'tikaf. Cuma bila masuk bulan Ramadan disunatkan. Bila masuk saja 10 terakhir bulan Ramadan, sunat tersebut jadi sunat muakkadah, sunat muakkad yang diberati kerana Nabi SAW tak tinggal 10 malam terakhir untuk i'tikaf. Kemudian baca Quran pada bulan Ramadan. Baca Quran bukan bulan Ramadan, bulan lain pun baca Quran. Cuma bulan Ramadan menjadi satu tuntutan yang kita panggil sunat muakkad. Baca Quran ini memang disunatkan bila pun disunatkan, melainkan dalam toilet tak perlulah baca Quran, ataupun dalam situasi-situasi yang dimakruhkan. Ketika rukuk, ketika sujud dalam sembahyang tak disunatkan membaca Quran, ataupun ketika mana berada pada situasi yang tak sesuai untuk baca Quran, seperti mana bersama dengan isteri tak sesuai baca Quran.
Dan maka selain daripada itu, maka disunatkan untuk membaca Quran pada bulan Ramadan. Sunat membaca Quran itu adalah sunat muakkadah, yang ditekan, yang diberatkan. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dalam satu hadis, fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Pada setiap malam bulan Ramadan, Jibril akan datang kepada Nabi bertadarus Al-Quran bersama dengan Nabi. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan, digandakan pahala amalan soleh pada bulan Ramadan. Sebab itu bulan Ramadan buat satu benda yang wajib, seolah-olah 70 kali benda wajib kita buat satu ibadat sunat seperti seolah-olah satu ibadat fardu. Yang antara yang terpenting dalam bulan Ramadan adalah memberi makan kepada orang yang berpuasa. Sebab apa? Puasa kita tak akan dapat perfect 100% puasa. Pasti ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan. Maka bila kita beri makan kepada orang buka puasa, maka pahala yang kita dapat full, penuh 100%, tidak ada kurang sikit pun. Dan seterusnya, kelebihan bulan Ramadan adalah apa? Bulan Ramadan adalah kelebihan untuk menunaikan umrah. Nabi SAW menyatakan, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah, iaitu menunaikan umrah pada bulan Ramadan menyamai menunaikan haji. Itu antara kelebihan dalam bulan Ramadan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini disyariatkan pada tahun yang kedua, daripada hijrah, pada bulan Syaban, pada tahun kedua daripada bulan hijrah, bulan Syaban. Nabi hanya sempat berpuasa 9 kali, 9 Ramadan yang Nabi sempat bertemu. Sebab disyariatkan pada dua hijrah, Nabi wafat pada tahun 11 hijrah. Jadi 9 Ramadan yang Nabi sempat bertemu. Dan semua bulan-bulan Ramadan, semua Nabi berpuasa 29 hari, melainkan sekali saja Nabi puasa penuh 30 hari. Kemudian kita lihat perbincangan kita pada malam ini, antaranya adalah mengenai dengan niat. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila sebut tentang niat dalam ibadat kita ini, dalam ibadat terutama dalam mazhab Syafi'i, iaitu tidak perlu kepada ta'yin. Ta'yin ni tentukan. Puasa apa? Puasa Ramadan. Jadi tak cukup sahaja aku puasa Ramadan. Berbeza ulama Hanafi, dia kata apa? Tak perlu niat Ramadan pun tak apa, puasa pun tak apa, sebab esok tak dapat tidak, esok bulan Ramadan. Kita niat apa pun tak sah, memang akan terjadi puasa Ramadan. Sebab waktu dipanggil waktu yang sempit, tak boleh buat ibadat lain. Hanya ibadat puasa bulan Ramadan saja. Jadi ulama Hanafi mengambil daripada daripada ulama-ulama usul yang waktu tersebut tidak sesuai ataupun tak boleh untuk buat ibadat lain melainkan ibadat puasa bulan Ramadan saja. Niat saja puasa dah terjadi bulan Ramadan. Ulama Syafi'i kita kata tidak. Seperti mana semayang kita perlu ta'yin, tentukan semayang apa, Zuhur ke Asar ke. Sebab tuan-tuan semayang je maghrib, masuk maghrib, semayang maghrib. Tuan-tuan niat semayang saja boleh jadi maghrib. Sebab apa? Memang tuan-tuan semayang maghrib. Sebab waktu tu waktu maghrib. Tapi kena tentukan semayang apa. Begitu juga puasa, kena tentukan puasa apa, puasa Ramadan. Dan yang keduanya adalah at-tabyit, tabyitun niyah, malamkan niat. Malamkan niat. Di sisi ulama-ulama Hanafi, dia kata malamkan niat itu adalah afdal. Kerana apa? Kerana khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf di kalangan ulama. Keluar khilaf apa? Majoriti di kalangan ulama termasuk mazhab Syafi'i kita, tiga mazhab menyatakan perlu malamkan niat. Apa malam niat? Iaitu niat fardu, niat puasa fardu adalah bermula daripada maghrib sampailah sebelum daripada azan subuh. Itu waktu apa? Waktu niat. Ketika azan subuh tak boleh niat dah habis waktu dia. Sebelum maghrib pun tak boleh niat sebab tak malam lagi. Cuma kita lihat di sini
mengenai dengan niat, ulama-ulama Syafi'i kita kata puasa ini adalah ibadat mustaqillah, ibadat yang berasingan. Apa maksud ibadat berasingan? Dia tak sama seperti semayang. Tuan-tuan batal je rakaat yang ketiga, maka rakaat kedua, rakaat pertama pun batal. Walaupun tuan-tuan batal pada rakaat ketiga semayang maghrib, terkentut, tuan-tuan tak ambil wuduk, semayang satu rakaat je, sebab dua rakaat dah semayang dah. Tidak macam tu. Tuan-tuan akan semayang sekali semua, package. Berbeza dengan puasa. Puasa dia bukan macam semayang. Dia tuan-tuan puasa hari ni, esok puasa lain, lusa puasa lain. Bukanlah tuan-tuan batal je esok punya puasa, tuan-tuan batal, jadi mana puasa-puasa sebelum ni pun batal juga, tak. Jadi sebab itu kita kata perlukan setiap malam kena niat. Sebab setiap malam itu ibadatnya berasingan. Setiap puasa tu, setiap hari puasa tu ibadatnya berasingan. Sebab tu perlu niat pada setiap malam. Imam Zufar ni ulama Hanafi, begitu juga Imam Malik, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan cukup niat hanya satu malam saja, iaitu pada malam yang pertama, niat keseluruhan hari pada bulan Ramadan. Dia kata apa? Seperti mana sembahyang ni, tuan-tuan sembahyang Zuhur, tuan-tuan niat takbiratul ihram je, tak niat pun rakaat yang kedua, niat sembahyang rakaat ketiga, niat sembahyang rakaat keempat, niat sembahyang, tak. Pada takbiratul ihram saja awal-awal. Jadi Imam Malik, Imam Zufar dan juga satu riwayat daripada Imam Ahmad menyatakan puasa ni sama seperti sembahyang juga, niat pada awal-awal je, niat pada malam pertama, malam-malam lain tak perlu niat. Sebab apa? Dia dikira puasa yang berturut-turut. Puasa berturut-turut, sekali niat je, macam puasa kafarah, sekali niat je, dia kata. Okey. Tapi kita di sisi ulama Syafi'i boleh juga untuk bertaklid. Bertaklid ni makna berpindah seketika, mengambil pendapat mazhab Imam Malik dan juga Imam Zufar, kerana untuk mengambil langkah berhati-hati. Sebab kita ni manusia kadang-kadang terlupa niat pada waktu malam, maka batal puasa kita, tak sah. Maka kita ikutlah, bertaklidlah kepada mazhab Imam Malik dan juga Imam Zufar. Kita lihat sikit mengenai ada beberapa perkara yang sunat ketika mana kita berpuasa. Di antaranya, apa perkara yang sunat ketika kita berpuasa, iaitu menyegerakan berbuka puasa. Bila maghrib je, azan je maghrib, segera buka puasa. Tapi tuan-tuan kena perhati juga, bila mana tengok juga jam. Sebab kadang-kadang TV pun makhluk juga, dia boleh tersalah. DJ radio pun boleh tersalah juga, terpasang azan awal. Seperti mana berlaku sebelum ni di negeri Kelantan, terpasang awal 2-3 minit, tersalah dia. Tak tahulah, mungkin dia tengok tarikh yang sebelum ni awal 2-3 minit, tersalah. Bila tersalah, batal puasa kita. Sebab apa? Tersalah pun batal. Sebab kita buka puasa, kita yakin dah masuk waktu, sebenarnya tak masuk lagi. Sebab tu jam memainkan satu peranan yang penting. Tuan-tuan, di Dubai ada satu bangunan yang tinggi, hotel dia, dinamakan Burjul Khalifah. Dia punya tinggi tu ada satu level, daripada bawah sampai ke beberapa tingkat, maka waktu buka puasanya lain. Daripada tingkat ni sampai ke tingkat atas, puasanya buka waktu dia lain. Daripada atas sampai ke atas lagi, waktu dia lain. Sebab apa? Makin tinggi tuan-tuan berada, maka tuan-tuan akan nampak lagi cahaya matahari tak terbenam lagi. Sebab itu antara kemegahan, macam kita lah KLCC tu paling kita megah dengan bila sebut Malaysia, KLCC lah. Bila sebut di Dubai, satu hotel Burjul Khalifah yang amat tinggi, dan beza beberapa minit pada ada level-level dia lah, sebab terlampau tinggi. Bila terlampau tinggi, maka kita duduk di tempat yang tinggi, hotel yang tinggi, orang bawah dah buka puasa, kita tak buka lagi. Sebab apa? Kita nampak lagi matahari tak terbenam.
Kemudian sahur, maka bersahurlah walaupun seteguk air, kerana dia adalah antara perbezaan antara kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi puasa, mereka tak sahur, kita sahur. Sahur ni waktu bila? Jangan pula moret waktu tengah lepas tarawih tu sahur. Sahur tu adalah separuh malam, tuan-tuan, daripada maghrib sampai ke subuh. Tuan-tuan lah bahagi dua, maka separuh malam itulah dipanggil sebagai sahur. Dan sahur ini adalah disunatkan untuk dilewatkan sampai mana? Dilewatkan sekira-kira lebih kurang 50 ayat kita baca Quran. Lebih kurang 10-15 minit itu ada waktu imsak tu. Waktu imsak dalam 10-15 minit sebelum subuh. Lepas daripada tu masih boleh makan selagi tak azan. Bila azan kena stop. Jangan apa yang ada dalam mulut kena keluarkan. Sebab apa? Sebab apa kena keluar? Sebab azan tu menunjukkan masuknya waktu puasa. Waktu puasa dah masuk, tak boleh nak makan minum lagi. Kemudian sahur ini disunatkan dengan tamar. Tamar ni kurma. Dia bila kita makan, dia beri satu apa? Energi kepada kita lah, boleh tahan lama. Dia tak macam pisang dia cepat, tapi kurma dia lama. Untuk orang nak jogging ke apa, nak apa, maraton ke, maka elok makan pisang sebab dia cepat. Tapi untuk tamar, kurma dia lama. Sebenarnya kurma pun ada beberapa peringkat tau. Peringkat yang pertama dipanggil apa? Peringkat yang pertama dipanggil balah. Balah ni tak ada siapa yang makan, sebab muda sangat. Bagi dekat haiwan pun tengok je, tak nak makan. Tambah-tambah kita manusia lagi tak nak makan. Kemudian satu lagi, pindah peringkat yang kedua dinamakan busrun. Busrun ni adalah sebahagian kaum makan, sebahagian manusia makan juga. Ada haiwan makan juga, tapi jaranglah. Dan peringkat yang ketiga dipanggil rutab. Rutab ni memang kita makanlah rutab, sebab dia ada air-air sikit, rutab. Dan selepas itu barulah dipanggil sebagai tamar. The rutab ini disunatkan kita buka puasa dengan rutab. Sahurnya dengan kurma, tamar. Bila buka puasa dengan rutab, disunatkan juga dalam bilangan yang ganjil. Sama ada 1 ke 3 ke 5 ke. Kemudian baca doa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ada ulama tambah wa bika amantu, tapi tak ada riwayat yang sahih lah. Tapi nak tambahlah doa. Ada orang kata tak ada hadis Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu, tak ada. Tuan-tuan nak baca je lah, sebab dia doa ni tambah macam-macam pun tak apa. Tapi kalau nak yang tepat, apa dalam hadis la Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tuan-tuan nak mudah lagi, baca zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insya-Allah. Itu memang itu tidak disangkalkan mengenai dengan hadis tersebut. Kemudian di antara perkara yang sunat juga adalah mandi ketika mana bulan Ramadan. Mandi bila? Malam ke apa? Tak kira, malam siang pun mandilah. Siang bukan makruh mandi, siang pun disunatkan mandi. Tuan-tuan tak mandi lemah badan, tidak cergas, maka disunatkan mandi untuk lebih cergas. Kemudian jaga sembahyang tarawih daripada awal malam sampai ke akhir malam, sebab Nabi bagi tahu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun menghidupkan Ramadan dalam keadaan beriman dan ihtisab, mengharapkan pahala Allah, diampunkan dosa-dosa dia. Ada ulama seperti Imam Nawawi kata dia qiyam Ramadan ni maksudnya apa? Solatut tarawih. Kemudian jaga sembahyang witir. Witir ni bukan bulan puasa dia jaga, setiap malam kena jaga. Tapi di antara keistimewaan witir bulan Ramadan adalah disunatkan secara berjemaah yang pertama. Kemudian disunatkan baca kuat witir pada bulan Ramadan. Disunatkan doa kunut pada malam yang ke-16 sampai ke akhir. Dan memperbanyakkan bacaan Quran.
tuan-tuan nak belajar tafsir Quran, belajar kemudian lah. Nak belajar sikit-sikit boleh. Bulan Ramadan baca je banyak. Baca tu banyak. Tuan-tuan nak belajar time tak bulan Ramadan, tak nak belajar pula terjemahan tafsir Quran. Masuk bulan Ramadan baru nak belajar. Baca Quran tu banyak. Tadabbur sikit-sikit boleh lah. Kemudian memperbanyakkan perkara-perkara yang sunat lah. Sembahyang sunat, kalau tuan-tuan sembahyang sunat duha 2 rakaat hari biasa, bulan-bulan biasa, masuk bulan Ramadan upgrade kan dia jadi 4 ke 6 ke 8 ke. Memperbanyakkan amalan-amalan soleh pada bulan Ramadan, seperti mana menghubungkan silaturahim ataupun beriktikaf, duduk dalam majlis ilmu dan sebagainya. Kemudian kita nak cerita sedikit mengenai dengan puasa. Apa dia? Mengenai dengan perkara yang membatalkan puasa. Tuan-tuan, perkara sebenarnya untuk perkara yang membatalkan puasa ini, dia ada 3 pecahan tau. Satu pecahan membatalkan pahala puasa. Yang keduanya adalah membatalkan puasa dan juga pahala pun batal. Maknanya dua-dua tak ada. Jadi bahagian yang pertama, dia ada 2 je bahagian. Bahagian yang pertamanya membatalkan pahala puasa ni, apa dia? Iaitu ghibah. Ghibah ni mengumpat ataupun namimah, adu domba, ataupun menipu, berdusta, ataupun melihat perkara yang haram, ataupun sumpah palsu. Semua ini adalah perkara yang menghilangkan pahala puasa. Dia sebenarnya perkara-perkara yang kita sebutkan, bulan-bulan lain pun tak boleh buat. Mengumpat semua tu bulan lain pun tak boleh buat. Cuma bila masuk bulan Ramadan, disebabkan agungnya bulan Ramadan, maka perkara tersebut dia jadi double. Dosa itu jadi agak berat. Sebab itu disunat tu sunat yang berat untuk kita tinggalkan perkara-perkara ini. Sama juga macam isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi ni bila dia buat dosa, dia tak sama tau dosa seperti mana perempuan-perempuan lain. Dia akan jadi double. Sebab apa? Sebab dia isteri Nabi. Kemudian kita lihat, ada apa-apa soalan ke sebelum tu? Tak ada apa soalan Kita terus macam biasalah. Ada beberapa situasi yang kita katakan wajib untuk qada puasa. Untuk qada puasa. Di antaranya 6 golongan lah. Yang pertamanya, yang sengaja berbuka puasa. Sengaja. Bila dia dah batal puasa, adakah dia perlu tahan diri dia? Ya, betul, kena tahan diri dia. Kalau dia dah makan pukul 8 pagi, sengaja tak nak puasa, maka kena tahan. Tak payah makan minum lagi sampailah ke waktu maghrib. Kalau dia makan lagi pukul 10, dosa lagi. Dia makan pukul 11, dosa lagi. Dia minum lagi pukul 12, dosa lagi. Bertambah-tambah dosa dia. Kemudian golongan seperti ini wajib dia qada. Dan dia dianggap sebagai dosa besar kerana telah melanggar kefarduan puasa. Kemudian perkara yang kedua, orang yang mana tak niat pada malam hari. Tak niat walaupun dia terlupa. Sebab tu kita suruh ikut pada pendapat Imam Malik dan juga pendapat Imam Zufar tadi. Sebab apa? Dikira dia cuai, dia tak niat. Sebab tu kita suruh niat sebulan terus pada awal-awal tu. Saja aku puasa pada bulan Ramadan keseluruhannya. Mana 30 keseluruhan bulan Ramadan. Okey. Kemudian orang yang bersahur, dia sangka malam masih ada, rupanya orang dah habis sembahyang subuh, dah balik masjid dah. Dia tengah baru lepas kenyang makan sahur, maka batal sembahyang dia. Batal sembahyang, puasa dia batal. Dia tak tahu, kena tahulah. Kalau dia tidur malam, bilik gelap, jam bilik pula tengok rosak, dia kena usahalah, tengoklah jam tangan ke, jam dekat ruang tamu ke, dia kena usaha. Kalau tak tahu sangat,
Macam mana? Call lah siapa-siapa yang ada, tanya buku berapa, bila nak ada lagi tak sahur ke tidak. Macam-macam teknologi yang ada sekarang ini. Siapa yang bangun-bangun terus makan sahur, maka tengok-tengok dah 6.30 bukan 5.30, maka batal. Macam tadilah, tadi saya bangun tidur tengok jam 6 suku, saya kata dah lepas main subuh lah. Bangun-bangun tengok mandi semua 5 suku. Oh, silap. Dia tengok ke 6 suku tadi. Sebab jarum 5 dengan 6 tu dekat-dekat lah, jarum pendek tu. Kemudian sama juga orang yang mana buka puasa, dia ingatkan dah azan maghrib. Buka-buka rupanya tak azan, ataupun azan silap. Orang jiran sebelah buka azan maghrib. Jiran sebelah buka apa? Buka rakaman azan. Dia terkena, dia makan. Maka tersalah, batal juga. Tersalah. Jadi batal dan wajib qada semuanya. Kemudian siapa lagi? Orang yang mana lebih-lebih, dia perkara yang sunat tak boleh lebih-lebih. Perkara yang sunat, contohnya masuk air dalam hidung. Masuk air dalam hidung sunat. Masuk air dalam kumur-kumur pun sunat. Tak boleh lebih-lebih ketika bulan Ramadan. Bila lebih-lebih, dia akan termasuk dalam. Bila termasuk dalam, batal. Sebab benda yang sunat tak boleh lebih-lebih dalam bulan Ramadan. Dia panggil mubalaghah. Dia boleh membatalkan puasa dia. Macam berenang lah. Orang yang mandi kolam, swimming pool, mandi sungai, maka mandi tu tak batal. Tapi kalau dia berendam dalam tu, letak kepala dalam tu, kalau masuk air dalam hidung ke telinga, batal. Sebab apa? Dia tak sengaja. Tapi tak sengaja dah rendam tu, memang kemungkinan besar akan masuk lah. Bila betul-betul masuk, maka batal. Sebab itu ada perkara yang kita tak boleh buat dalam bulan Ramadan. Kemudian tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk puasa Ramadan ini adalah puasa yang kita panggil yang teristimewa lah. Tapi kadang-kadang kita dah penat puasa ni, orang perempuan puasa penat daripada pagi sampai pukul 6.30, tengok keluar darah haid. Maka ada kadang sejam lagi tunggu teruskan puasa lah. Tak boleh puasa, dia tak boleh teruskan dan tak dianggap ibadat, maka dia kena batalkan puasa dia lah. Puasa dia batal, tak sah. Walaupun baki tinggal setengah jam lagi ke 1 jam, maka puasa dia batal. Macam orang gila lah. Orang gila ni, gila sekejap maka dia batal. Dia gila sekejap, batal. Berbeza dengan orang pengsan, orang koma. Dia koma 4 jam, 5 jam, pengsan 4 jam, 5 jam, tak batal. Tapi gila, seminit pun dah batal puasa dia. Koma ataupun pengsan ni kalau sepanjang hari itu batal lah. Kalau setakat 2-3 jam ataupun 5-6 jam, tak membatalkan puasa dia. Okey, Ada apa lagi? Ada soalan tak? Okey, tak ada lagi Apabila seseorang lihat orang yang berpuasa makan pada bulan Ramadan, kita lihat kalau zahir dia, luaran dia, keadaan dia adalah orang yang bertakwa, maka disunatkan kita tegur dia lah, beri peringatan kepada dia. Tapi kita lihat orang luarannya itu orang yang mana, orang yang memang tak nak puasa, maka wajib kita tegur dia, kerana itu termasuk dalam cegah perkara yang mungkar. Tuan-tuan faham? Kalau saya lihat jemaah masjid surau pergi dekat dapur minum, maknanya dia tersalah lah tu. Tersalah, dia ingat ke hari biasa, selalu lepas asar panas, pergi belakang buka peta ais minum, dah biasa. Atau pergi kowe belakang minum. Jadi satu kali terserempak kita nampak. Jadi adakah wajib kita tegur ke tak? Hukumnya tidak wajib. Sebab apa? Dia orang masjid, takkan dia nak buka puasa takkan dia tak nak puasa. Jadi maknanya disunatkan untuk kita tegur. Kita tak tegur pun tak apa, sunat je. Tapi kalau orang tersebut, orang yang mana memang dia ni ambil remeh tentang hukum puasa, maka wajib kita tegur dia, kerana termasuk dalam perkara yang mungkar.
Di antara indahnya Islam, seseorang yang berpuasa, seseorang yang lemah, yang tak mampu berpuasa, maka tidak perlu, Islam tak tekan dia untuk wajibkan dia berpuasa. Bahkan diberi kelonggaran untuk dia berbuka. Sehingga kan orang yang mana stroke ataupun orang yang dah lemah sangat, dah 80, 90 dah umur, dan tak mampu nak puasa ni, tak mampu nak puasa ni, maka apa Islam benarkan untuk dia buka puasa. Dia ataupun dia ditimpa dengan satu penyakit yang penyakit ni tak ada harapan nak sembuh dah, maka di Islam benarkan dia buka puasa, dan dalam masa yang sama perlu bayar fidyah. Fidyah ni sebenarnya kalau ikutkan nilainya amat sedikit, satu cupak je, satu cupak makanan bersamaan dengan RM1.70 satu hari, sikit. Kalau 30 hari darab lah. Kalau RM2, satu hari RM2, kita katalah RM2, darab 30, baru berapa? Baru RM60. Amat sedikit. Jadi kalau orang yang hidup pun, kita bayangkan orang yang hidup pun, Islam tak tekan dia, suruh dia puasa kalau dia lemah. Bagaimana orang yang telah mati dan dia ada puasa yang tertinggal, lebih-lebih lagi lah, Islam tak tekan dia untuk dia buat puasa dia sebab dia sudah mati. Jadi sebab itu orang yang hidup boleh gantikan puasa untuk, boleh buatkan puasa orang yang telah meninggal dunia. Sebab tu dalam hadis Nabi kata man mata wa alaihi saum wa alaihi siyam, mata anhu waliyuh, maka wali dia kena berpuasa, waris dia kena puasa untuk pihak dia. Walaupun dalam mazhab Syafi'i masalah ini ada dua pendapat, satu fatwa yang lama, satu fatwa yang baru. Fatwa yang baru Imam Syafi'i ketika berada di Mesir, dia kata kena bagi satu cupak, kena bagi makanan ataupun keluarkan satu cupak makanan. Fatwa lama Imam Syafi'i ketika berada di negara Iraq, dia kata tak, puasa bagi pihak dia. Dari segi dalil adalah yang kuatnya adalah hadis yang menyatakan puasa wali dia, waris dia puasakan bagi pihak dia, bagi pihak orang telah meninggal dunia. Dari segi dalil itu yang kuat lah, sebab hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Dari segi pengamalan, dua-dua boleh diamalkan, dua-dua boleh diamalkan. Tentang bagi makan, satu cupak makanan, kalau satu cupak makanan kita nilai dengan duit lah, kita nilaikan dengan duit, kita kata RM2 satu hari, kita bagi kepada orang fakir miskin, kerana ada waris kita ataupun mak ayah kita telah meninggal, yang dia ketika hidup dia tak melaksanakan ibadat, ada puasa-puasa yang tak sempat qada. Jadi mengenai dengan bagi makan, 4 mazhab sepakat boleh. Cuma mereka berbezanya, 4 mazhab ini mereka berbezanya tentang duit itu, beri makan tu ambil daripada mana. Dia dianggap sebagai hutang ataupun wasiat. Itu ulama berbeza pendapat. Sebab apa? Bila dianggap hutang kena selesaikan dulu. Hutang kena selesaikan dulu berbanding dengan wasiat. Kemudian waris dia kena puasa untuk dia. Waris tu siapa dia? Tak kira lah, kaum kerabat dia lah. Orang luar boleh juga puasa untuk dia, orang luar, tak jadi masalah. Tapi dengan izin daripada waris dia. Dia tak boleh puasa suka-suka. Kalau dia puasa, contohnya orang telah mati, dia tinggal puasa 10 hari, 10 orang yang berbeza-beza puasakan untuk orang yang mati dalam satu hari. 10 orang, dia tinggal puasa 10 hari, 10 orang puasa untuk dia dalam hari yang sama. Maka ulama kata apa? Dalam mazhab Syafi'i kita, maka bebas dia daripada hutang puasa dia. Okey. Ya. Untuk kalau orang tua yang uzur, orang apa? orang tua yang umur dah banyak, dia boleh puasa, tapi bila dia puasa dia lupa. Dia lupa hari tu dia puasa, kadang dia minum. Lepas semayang pun kadang dia boleh lupa. Contoh dia dah semayang sebelum. Ada ke orang macam ni patut boleh puasa atau dia kalau orang macam tu dikategorikan sebagai inilah nyanyok lah. Nyanyok. Dia kalau nyanyok ni, dia tak ada apa-apa taklif lah, apa-apa tanggungjawab ke atas dia. Sebab apa? Dia semayang, orang yang nyanyok ni,
Kadang-kadang dia semayang, dia pun tak tahu dia semayang apa. Lepas tu dah lepas semayang, sejam lagi semayang lagi. Semayang apa? Asar pula. Tadi Zuhur. Kadang-kadang dia lompat Isyak. Jadi dia dikategorikan sebagai orang yang nyanyuk. Orang yang nyanyuk ni tidak ada apa-apa taklif ataupun tanggungjawab Islam kepada dia lah. Dia dianggap sebagai orang yang bebas. Kena bayar fidyah ke apa yang Ustaz? Kena bayar fidyah untuk dia. Kena bayar. Sebab dia hidup dan dia tak mampu puasa. Dia dianggap sebagai orang yang diuji dengan satu penyakit yang tak ada harapan sembuh lah. Tak ada harapan sembuh lah selalunya kalau nyanyuk. Okey. Sebab orang yang nyanyuk ni antara ujian yang besar lah. Ujian yang besar. Dan terutamanya kepada waris lah. Kita minta jauh lah daripada diri kita, daripada keturunan kita jugalah. Sebab nyanyuk ni antara perkara yang berat. Kadang-kadang dia tak tahu dia kencing mana, dia terberak mana. Kemudian bila mana bercakap ni benda yang sama 10 kali, 20 kali benda yang sama tanya. Jadi itu antara ujian lah. Jadi ulama menyatakan cara nak mengelakkan daripada penyakit nyanyuk ni banyak baca Quran lah. Orang-orang yang stres ke, banyak kerja ke apa, baca Quran je, bagi tenang je. Sebab itu bulan Ramadan ni bulan Quran. Berapa banyak akan baca Quran. Lagi ada apa lagi? Dia banyak benda lah mengenai dengan perkara membatalkan puasa, perkara yang wajib puasa, syarat sah puasa, itu banyaklah kita nak bincang. Mungkin kita ambil yang penting-penting je pada malam ni sebagai muqaddimah kita lah untuk dalam bab puasa ni. Cuma saya nak sentuh satu perkara lah. Kalau seseorang itu bermusafir daripada satu negara pergi ke negara yang lain, satu negara pergi ke negara yang lain, dia pergi tersebut adalah pada bulan apa? Pada bulan Syaban. Mana bulan Syaban di negara dia, bulan Syaban maksud tak puasa lagi. Tapi bila pergi ke negara lain, dia dapati penduduk negara tu telah pun diisytiharkan sebagai bulan Ramadan, mana semua bakat berpuasa. Maka apa situasi dia? Dia turun flight, apa situasi dia? Adakah dia perlu berpuasa sekali ataupun dia buat macam biasa? Seperti mana dia berada di negara dia, belum puasa lagi. Jadi di sini ulama menyatakan apabila dia mendapati penduduk kawasan negara tersebut semua berpuasa, maka hukumnya dia juga dikategorikan salah seorang daripada penduduk negara tersebut. Dia wajib berpuasa. Dia wajib berpuasa. Sebaliknya jika dia melihat di negara dia dah start Ramadan, tapi bila sampai ke sana orang tak start puasa lagi, adakah dia boleh berbuka ataupun dia teruskan puasa? Maka di sini ulama berbeza pendapat antara Imam Ramli, Imam Ibn Hajar. Dua-dua pendapat kuat. Ada pendapat kata dia buka je puasa, dia tak perlu puasa. Ada yang kata dia tak boleh buka puasa, dia kena teruskan puasa. Dua-dua pendapat kuat. Itu mengenai bulan Syaban. Sekarang ini seseorang bermusafir daripada negara dia pergi ke negara luar. Dia musafir, dia adalah di akhir bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan, di dalam keadaan berpuasa ni, di akhir bulan Ramadan. Kemudian bila sampai di satu negara, dia dapati negara tersebut dah sambut raya dah raya. Jadi adakah dia ini dihukumkan orang yang kena puasa, wajib puasa, ataupun sebaliknya? Maka hukumnya dia wajib ikut keadaan setempat. Itu mengikut pendapat yang kuat. Kalau dia di akhir Ramadan, dia pergi satu kawasan orang dah sambut raya, maka dia sekali dengan orang penduduk tersebut dikira dia dah habis puasa.
Kalau dia orang di situ masih lagi puasa, dia pun masih lagi tak boleh buka puasa, tunggu sampai azan maghrib. Begitulah keadaannya. Ada apa lagi? Ya. Pengetahuan yang saya ada dalam berlaku. Cuma kalau kita bermusafir, bila kita melalui zon waktu sampai cepat dan buka dah. Waktu tempat di sana dah buka. Jadi kita berbuka ataupun cepat. Tak, kalau kita sampai satu tempat dah maghrib malam, Ya, kita buka buka dah buka. Sebab apa? Takkan kita nak tunggu sampai maghrib esoknya. Jadi kita daripada Malaysia pergi ke satu negara, tengok maghrib dah sampai maghrib, jadi kita buka puasa terus. Kalau waktu buka kita dipanjangkan, ikut je kan? Kalau panjang-panjang lah. Kalau dipanjang kena tunggu lah. Contohnya kita bertolak sini petang, sampai sana tengok baru Zuhur, kena tunggu lah sampai. Sebab tu kalau di Britain, bulan puasa ni dia malamnya hanya 3 jam 4 jamnya malam, yang lain semua siang. Jadi mana nak puasa berapa hari tu, nak puasa berapa jam? 21 jam, kadang-kadang 20 jam, 20 jam ke 21 jam. Jadi puasanya lama. Lepas tu buka puasa, rehat sekejap, semayang tarawih, terus sahur, sebab nak puasa balik. Sebab malam tu pendek sangat. Sebab tu ada sebahagian orang kata negara-negara tersebut tak sesuai untuk kita duduk. Sebab apa? Sebab malamnya pendek sangat. Tapi kita nak duduk boleh lah, tapi bulan Ramadan jangan duduk situ. Pindah tempat lain. Sebab bila musim panas, panjang, siangnya panjang, maka malamnya pendek. Okey, cukup sekadar dulu kot. Kalau nanti kalau sempat sambung, ada masa kita sambung lagi lah. Ada beberapa bab lah mengenai dengan puasa ni. Jadi semoga Allah Ta'ala memberi kesempatan lah kepada kita, kesihatan, supaya kita sampai untuk bulan Ramadan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.